Inta punya nama Syawal Ibni Zulkhaidah. Anda siapa lah? Anak posto lah. Pistol. Bukan pistol lah, posto angkat surat ni orang. Ah, first tu angkat surat nantilah. InsyaAllah Anda datang. Syawal Ibni Zulkhaidah. Apa dia ada tulis yang dia tolong baca? Apa Inta tak tahu baca ke? Bukan tak tahu baca lah, Anda belum kenal huruf. Siapa itu Masyhur Al-Buaya? Itu adik-beradik biawal lah. Anda punya bapa punya bini lah. Apa? Inta punya bapak punya bini? Anda punya bini punya bapa. Oh, bapak mentua? Ha. Inta punya bapak mentua punya hari jadi sudah tiba. Masya Allah. Dia mau Inta sama Inta punya isteri datang sana bawa hadiah. Hadiah. Sudah mau mati pun mau hadiah ke? Terima kasihlah. Hadiah. Masya Allah. Sejarah pos Malaysia bermula seawal tahun 1800 dengan penubuhan perkhidmatan pos yang pertama di negeri-negeri selat iaitu Pulau Pinang, Melaka dan Singapura. Menjelang awal kurun ke-20, pos Malaysia juga adalah pembekal eksekusi perkhidmatan mel di Malaysia. Dengan kewujudan lebih daripada 175 tahun di negara ini, pengalaman luasnya merupakan tulang belakang untuk menyokong perstrukturan semula secara besar-besaran apabila ia dikopratkan pada tahun 1992. Pos Laju dan Pos Express merupakan produk yang sama. Pos Laju merupakan cabang Courier Pos Malaysia, manakala Pos Express ialah cabang pos biasa. Untuk makluman anda, setiap perhantaran Pos Laju memerlukan tanda tangan penerima, manakala Pos Express tidak memerlukan tanda tangan penerima. Jika tiada penerima, surat yang dihantar menggunakan Pos Express akan diletakkan ke dalam peti surat atau diselit di pintu permis. Selain itu, kemudahan lain yang disediakan oleh pejabat pos ialah kaunter untuk pembarui lesen, penjualan stem, pembayaran bil, pos daftar dan pembayaran insurans kenderaan. Hanya bungkusan kecil yang dihantar oleh pengguna di bahagian Pos Express untuk dipos melaluinya. Manakala di bahagian Pos Laju pula, pelbagai barangan yang dihantar oleh pengguna seperti motosikal, pakaian, perabot dan alatan elektrik. Selain dari perubahan perkhidmatan, Pos Malaysia juga telah menukarkan pengangkutannya kepada yang lebih moden. Seperti yang dilihat, dahulu pejabat pos hanyalah menggunakan basikal,
Tetapi kini, kenderaan yang digunakan oleh pejabat pos adalah pelbagai. Untuk penghantaran mel ke kawasan setempat, dalam lingkungannya, postman hanya menggunakan motosikal biasa. Selain itu, bagi penghantaran mel ke kawasan yang jauh seperti kawasan Pantai Timur akan menggunakan pengangkutan bas ekspres kerana ianya menjimatkan kos dan terkawal. Bagi mel atau barang yang akan dihantar ke bahagian semenanjung, penggunaan van atau lori digunakan. Kapal terbang juga akan digunakan apabila mel atau barang yang hendak dihantar keluar dari semenanjung seperti Sabah dan Sarawak kerana ianya menjimatkan masa. Dalam langkah ke arah baru selepas penguasaan, Pos Malaysia terus berusaha untuk mengekalkan fokus kompetitif dan terus menghubungkan rakyat Malaysia di seluruh dunia. Jadi bagi selepas penguasaan, perkembangannya cukup pesat. Penggunaan teknologi mesin yang canggih, yang berteknologi tinggi digunakan. Begitu juga dengan rangkaian-rangkaian internet. Dan bagi proses kita berikan perkhidmatan ini kepada pelanggan-pelanggan kita sehinggakan proses jejak dan kesan dan boleh terus dapat daripada rumah pelanggan. Tidak perlu lagi datang ke pejabat pos. Jumlah mel yang dikendalikan bagi Pos Malaysia Kedah Perlis bagi tahun 2008 mel-mel inward, iaitu mel-mel yang masuk ke negeri Kedah Perlis lebih kurang 30,289,540 dan pada tahun 2009 ia meningkat sedikit kepada 32,534,200 dan pada tahun 2010 ia berlaku penurunan kepada 30,533. Ini disebabkan kenaikan tarif yang Pos Malaysia umumkan. Setelah surat-surat itu dikutip dari peti surat, surat tersebut akan dibawa ke pejabat pos. Kemudiannya, surat-surat itu dimasukkan dan diletakkan di meja susun hadap. Di situ, proses penyusunan surat mengikut saiz dilakukan. Setelah proses tersebut, surat-surat akan dibawa ke mesin automatic scan solution. Di situ, proses mematikan scan dilakukan. Pada zaman dahulu, penggunaan mesin belum dikuatkuasakan. Hanya pejabat-pejabat besar yang menggunakan mesin tersebut. Kaedah cop tangan merupakan kaedah tradisional dan manual bagi pejabat pos di luar bandar. Setelah itu, surat akan diasingkan mengikut daerah atau negeri. Ianya akan dibawa ke bahagian isihan. Ianya akan diisih mengikut kod negeri untuk memudahkan proses penghantaran surat.